Salam sejahtera, saya Salbino Saribun untuk berita Bonituri TV malam ini. Ketua Menteri mengakui ada kelemahan dalam penyampaian pakej bantuan COVID-19 Sabah sehingga ada yang terlepas daripada menerima bantuan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mengakui ada kelemahan dalam penyampaian pakej bantuan COVID-19 Sabah menyebabkan ada rakyat yang terlepas daripada menerima bantuan yang disediakan. Sehubungan itu, beliau dengan rendah hati memohon maaf secara terbuka kepada setiap rakyat Sabah yang masih belum menerima bantuan berkenaan. Katanya kerajaan Sabah akan terus berusaha untuk memastikan rakyat yang susah menerima bantuan dan sistem pelaksanaan diperbaiki pada masa akan datang. Mungkin ada yang ketinggalan, hanya saya minta maaf. Ya, kadang-kadang ada yang orang tuduh saya menipu, bukan saya tipu, tapi ada yang tidak kesampaian. Ada yang kadang-kadang I promise we will give as many as possible. We can reach an amount. Tapi kita tidak tahu berapa yang berada. Contoh macam bila saya table di Dewan Undangan Negeri, kita akan hanya bagi rakyat Sabah yang berada di Semenanjung 30,000 orang saja. Hari ini sudah pun 61,000, membatasi target yang kita bagi. Ya. Terdahulu, Ketua Menteri melancarkan aplikasi Sabah Trace, iaitu sistem yang dibangunkan untuk merekodkan data setiap individu yang masuk ke mana-mana premis perniagaan secara digital. Maklumat yang direkodkan adalah seperti nama, nombor telefon dan suhu badan untuk memudahkan pihak berkuasa menyimpan data bagi menangani wabak coronavirus. Katanya kerajaan akan terus berusaha memastikan rakyat Sabah dibantu dalam berdepan kesukaran ketika negara memerangi pandemik COVID-19. Beliau berkata hakikatnya lebih 2 juta rakyat Sabah daripada pelbagai peringkat telah menerima bantuan yang disediakan kerajaan, namun kelemahan pasti ada. You can imagine it's about 2 million plus. Sabah population is about 3 million plus only. So almost more than half of the people yang kita sudah touch, tapi saya tahu ada lagi yang belum dapat. Mungkin ya, contoh di Semenanjung saya dipahamkan rakyat kita yang berada di Semenanjung mungkin ada dalam 200,000 lebih. Ya, cuma yang kita dapat ini hanya bagi bakul makanan, duit yang ada 61,000 yang ada. Ya, dan saya memohon maaf kepada mana-mana pihak sekiranya mereka dalam keadaan mungkin tidak kesampaian. But selaku kerajaan negeri kita berusaha sedaya yang kita mampu untuk membantu golongan ini untuk memastikan supaya delivery system kita dapat kita tingkatkan. Sementara itu, menurut data yang dikeluarkan, sebanyak 158.409.586 ringgit telah dibelanjakan kerajaan Sabah untuk menyampaikan bantuan kepada rakyat negeri ini. Penerima termasuk anak yatim, ibu tunggal, orang kurang upaya dan pesakit COVID-19 serta golongan B40 termasuk penternak, peladang dan nelayan, pemandu pengangkutan awam dan malim gunung. Melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar pula, seramai 82,395 penerima miskin dan miskin tegar serta ketua isi rumah telah menerima bantuan dengan jumlah keseluruhan 31,4 juta ringgit. Bantuan-bantuan lain turut diserahkan melalui Jabatan Ketua Menteri, Jabatan Kerja Raya, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat dan Pejabat Perhubungan Negeri Sabah. Keindahan kawasan pelancongan di Sabah seperti Pekan Kundasang dan Gunung Kinabalu serta pantai-pantai yang putih memukau pasti dirindui oleh rakyat Malaysia sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu bagi mengawal penularan COVID-19. Sudah tentu ramai rakyat dari Semenanjung yang sebelum ini telah menempah percutian di Sabah turut bersedih apabila terpaksa dibatalkan berikutan pematuhan kepada perintah berkenaan. Justru, berita baik kepada semua apabila Sabah kembali membuka pintu kepada semua rakyat Malaysia untuk datang sama ada dari Semenanjung, Sarawak atau Labuan.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Apdal berkata untuk membolehkan pengunjung dibenarkan masuk, mereka cuma perlu melakukan saringan COVID-19 3 hari sebelum perjalanan dan disahkan negatif daripada wabak itu. Saya telah maklumkan semalam bahawa rakyat Malaysia yang berada di Semenanjung, whoever dia, nak datang ke Sabah, dia can come. Tapi dia kena produce dia punya certificate within 3 days. Maknanya mereka tidak perlu quarantine. Jadi mereka boleh check in into the hotel dan mereka boleh berurusan. Kalau mereka dari Semenanjung, kalau kita masuk quarantine 14 hari, balik ke Semenanjung 14 hari, I don't think they will come. So, but we must, setelah saya memantau dari segi data, kumpulan data, pada setiap on average about yang paling banyak 2-1. So I think it's time for us to open up a little bit, but make sure these people are green. Maknanya negatif. If they're negative, they can come. Ya, tapi jangan pula negatif ni 2-3 bulan punya certification. Pasal sakit ni dia through contact, kita tidak tahu. Ya, so we have to check and thoroughly to make sure that they are clean. Pintu masuk yang dibuka kepada rakyat Malaysia untuk datang ke Sabah adalah menerusi jalan darat, laut dan udara, dan mereka digalakkan untuk menginap di hotel-hotel yang telah beroperasi sejak 10 Mei lalu. Yang boleh datang orang yang negatif. Yang positif dari Semenanjung, kita tidak galakkan mereka datang. Sama ada dia dari Kelantan ke, Perlis ke, Kedah ke, Selangor ke, we just allow them to come. Ini yang kita katakan ada urusan dia berniaga ke, dan saya galakkan mereka berada di hotel menggunakan penginapan dia. Pasal apa kita sudah buka hotel, saya beritahu, dia punya implikasi dia besar. Ya, ada hotel yang sudah pun mau dijual, pasal ini kesan 200-300 orang menganggur. Ini salah satu pendekatan kita. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata, sijil pengesahan bebas COVID-19 perlu ditunjukkan di pintu masuk, manakala surat kebenaran polis Diraja Malaysia tidak diperlukan kerana yang paling penting adalah tidak dijangkiti COVID-19. Katanya langkah itu diambil untuk memastikan ekonomi negeri dapat dipulihkan secara beransur-ansur selepas terjejas teruk akibat PKP. Tafsiran dia rakyat Sabah yang ada ataupun rakyat dari Semenanjung, ya, kita tidak sebut sama ada dia mana, kita tahu dia pelancong ke, dia berurus niaga ke. Kalau kita just be very specific sangat, susah nanti, ya. Kenapa orang ini boleh datang ke Sabah, kenapa saya tidak boleh datang ke Sabah? Cuma yang tidak boleh datang ke Sabah ni bila dia positif. Di satu majlis berasingan pagi tadi, Ketua Menteri mengingatkan semua pemimpin pembangunan masyarakat PPM di negeri ini bekerja untuk rakyat tanpa mengira latar belakang kaum, kepercayaan dan fahaman politik. Beliau berkata semua PPM yang telah dilantik juga perlu memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan menjalankan tugas dengan penuh etika serta sentiasa merujuk kepada pemimpin atasan. Terdahulu, Datuk Seri Muhammad Shafie menyaksikan majlis mengangkat sumpah 3 PPM dilantik, iaitu Ahmad Abidin bagi Dewan Undangan Negeri Balung, Nixboy Punin Dun Melalap dan Johnny Joanis Dun Tambunan. Majlis ini diadakan secara ringkas di Pejabat Ketua Menteri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menyarankan semua warga Malaysia yang ingin masuk ke Sabah supaya menjalankan ujian Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk COVID-19 dalam tempoh 3 hingga 7 hari sebelum perjalanan. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, ujian ini perlu dibuat dalam tempoh itu bagi memastikan keputusan makmal sempat diperolehi sebelum mereka datang ke Sabah. Langkah itu perlu susulan keputusan Kerajaan Sabah membenarkan semua perjalanan masuk ke negeri ini sama ada melalui udara, darat dan laut. Kebenaran itu diberikan untuk penjawat awam, pekerja sektor swasta dan warga negara Malaysia termasuklah rakyat Sabah yang berada di Semenanjung Malaysia, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Katanya ini adalah untuk memastikan tiada penularan jangkitan COVID-19 di Sabah yang dibawa masuk dari luar atau kes import A dan B, katanya dalam satu kenyataan. Katanya semua penumpang yang tiba di pintu masuk antarabangsa di Sabah perlu melengkapkan borang pengisytiharan kesihatan kemasukan ke Sabah dengan jujur.
Saringan kesihatan tetap akan dilakukan oleh petugas kesihatan dan sekiranya didapati tiada gejala serta ujian makmal negatif, barulah penumpang dibenarkan masuk tanpa melalui perintah kuarantin. Jika bergejala, penumpang akan dirujuk ke hospital untuk penilaian lanjut. Bagi penumpang yang tidak menjalankan ujian makmal, sampel akan diambil di pintu masuk antarabangsa dan penumpang akan diarah untuk perintah kuarantin sehingga keputusan diperolehi. Beliau berkata perkembangan wabak COVID-19 di Sabah masih terkawal tetapi belum berakhir. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Christina berkata satu kes baru positif COVID-19 yang dilaporkan di Beaufort semalam dikesan di pintu masuk Labuan dan kes ini sedang menerima rawatan di Hospital Labuan. Pertambahan kes baru itu menjadikan daerah Beaufort kembali merekodkan kes positif selepas kes terakhir di Beaufort telah pulih sebelum ini. Setakat hari ini, 348 kes dilaporkan di Sabah dengan bilangan kes aktif hanya 10 kes dan bilangan kumulatif kes pulih sebanyak 333 kes. Majlis Fatwa Negeri Sabah memutuskan untuk menambah bilangan jemaah solat Jumaat kepada 40 orang di masjid terpilih berkuat kuasa 5 Jun ini. Mufti Sabah, Datuk Bungsu alias Aziz Jaafar berkata, Majlis Fatwa turut mengambil keputusan untuk meningkatkan bilangan jemaah untuk solat fardu 5 waktu kepada 12 orang. Sebelum ini, hanya 12 orang jemaah dibenarkan untuk solat Jumaat, termasuk imam dan khatib, manakala untuk solat fardu hanya 4 jemaah dibenarkan. Datuk Bongsu berkata, bilangan jemaah solat Jumaat itu termasuk ahli jawatankuasa masjid, imam dan khatib. Manakala kebenaran solat berjemaah fardu pula untuk jawatankuasa dan petugas masjid atau surau serta orang awam. Pihak berwajib dan jawatankuasa masjid dikehendaki menentukan ahli jemaah solat Jumaat terlebih dahulu bagi mengelakkan kekeliruan dan perselisihan antara jemaah. Jemaah berumur 70 tahun ke atas tidak dibenarkan hadir solat Jumaat, katanya dalam satu kenyataan semalam. Setiap jemaah juga perlu menjalani pemeriksaan suhu badan dan memakai pelitup muka serta menggunakan pensanitasi tangan selain merekodkan kehadiran dalam buku di setiap masjid atau surau. Bagaimanapun mereka yang bergejala seperti demam, batuk dan sebagainya tidak dibenarkan hadir. Prosedur operasi standard seperti penjarakan sosial tidak kurang 1 meter dan mengelak bersalaman juga perlu dipatuhi. Menurutnya, orang awam masih belum dibenarkan hadir ke masjid atau surau, melainkan telah diberikan kebenaran khas untuk menunaikan solat Jumaat. Selepas ditangguhkan sementara sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah meneruskan proses pengusiran pendatang asing tanpa izin parti dari negeri ini. Hari ini seramai 240 parti warga Indonesia diusir menerusi jalan laut dengan menaiki feri dari Tawau ke Nunukan Indonesia. Pengarah MKN Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusof berkata, proses penghantaran parti dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama dilakukan pukul 8.30 pagi, manakala perjalanan kedua pada 12.30 hari. Jumaat ini, satu lagi program pengusiran parti dari Tawau membabitkan 82 parti telah dijadualkan. Sejak 7 Januari lalu sehingga hari ini, seramai 3,753 parti diusir dari Sabah. Berdasarkan rekod, jumlah keseluruhan parti yang telah diusir keluar dari Sabah mencecah 594,920 orang sejak tahun 1990. Janji kerajaan Sabah untuk mengusir pendatang asing tanpa izin parti diteruskan apabila 240 warga Indonesia diusir hari ini oleh MKN Sabah melalui Tawau. Ketua Penerangan Wirawarisan Sabah Muhammad Firdaus Diun berkata proses pengusiran tersebut adalah jawapan dan bukti jelas kepada Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STA, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang menuduh kerajaan Parti Warisan Sabah sebagai penternak parti.
Sehubungan itu, Muhammad Firdaus berkata, kini masanya untuk Jeffrey pula bertindak menghantar pulang golongan rakyat tanpa negara atau stateless di Sabah yang selama ini adalah perjuangannya. Muhammad Firdaus turut mengingatkan Jeffrey agar tidak lari daripada isu sebenar yaitu berkenaan stateless. Isu itu dijadikan modal politik Jeffrey ketika kerajaan sebelum ini bersetuju meneruskan cadangan Barisan Nasional untuk memperkenalkan PAS Residen Sabah yang ditukar nama kepada PAS Sementara Sabah (PSS). Jelasnya PSS yang telah dibatalkan pelaksanaannya bertujuan mengatasi masalah stateless termasuk pemegang dokumen IMM 13, kad burung-burung dan sijil banci yang dikeluarkan sejak zaman Parti Bersatu Sabah PBS memerintah kerana negara asal mereka yaitu Filipina tidak mahu menerima golongan berkenaan. Bagaimanapun katanya sebagai politikus yang licik, Jeffrey menggunakan kesempatan itu untuk memburuk-burukkan kerajaan Sabah, kononnya enggan menghantar golongan tersebut pulang, malah diberikan dokumen. Dalam soal parti, mana-mana kerajaan pun yang memerintah Sabah sejak BN sehinggalah warisan, parti memang ditangkap, didakwa dan dihantar pulang, tiada kompromi soal itu. Namun apabila menyentuh soal stateless IMM 13, kad burung-burung dan sijil banci, kita mengalami kesukaran kerana mereka ini generasi kedua dan ketiga daripada asal nenek moyang mereka yang datang ke Sabah sejak 1970-an, maka Filipina enggan terima. Bila mereka tersekat di Sabah, kita cari jalan penyelesaian, tetapi muncul individu seperti Jeffrey yang menuduh kita bukan-bukan. Jadi ini masanya beliau bertindak kerana sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan, tegasnya. Tambah beliau adalah amat memalukan sekiranya Jeffrey menggunakan alasan beliau jaga pelancongan sedangkan mempunyai akses untuk bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri pada bila-bila masa untuk menyelesaikan isu berkenaan. Wirawati Parti Warisan Sabah membidas kenyataan Setiausaha Agung Parti Solidariti Tanah Airku, Staf Sabah, kononnya Datuk Dr. Jeffrey Kitingan menerima jawatan dalam Kabinet Persekutuan demi membela nasib rakyat Sabah. Timbalan Ketua Wirawati Warisan Joanna Su Henny Rampas berkata, kenyataan yang dikeluarkan Guandi Kohoi itu seolah-olah ingin menutup maruah Dr. Jeffrey yang tercalar kerana melompat menyertai Perikatan Nasional bersama-sama dengan UMNO dan PAS hanya demi memegang jawatan menteri. Setelah bertahun-tahun Dr. Jeffrey memesongkan fikiran rakyat Sabah mengenai Malaya, kini demi jawatan dalam Kabinet Persekutuan, segala yang diperjuangkan selama ini dilupakan dengan mudah. Katanya tindakan Dr. Jeffrey diibaratkan ludah jilat balik apabila dahulu mengutuk UMNO dan PAS, tetapi kini beliau menyertai UMNO dan PAS di bawah payung Perikatan Nasional. Kenyataan Guandi yang mengatakan tindakan Dr. Jeffrey itu adalah demi memperjuangkan hak-hak orang Sabah sama sekali tidak selari dengan langkah yang diambil. Joanna yang juga setiausaha politik kepada Ketua Menteri berkata, Dr. Jeffrey tidak akan mampu membela nasib Sabah dengan menjadi timbalan Menteri Pelancongan. Beliau seharusnya berunding dengan pimpinan PN untuk mendapatkan jawatan timbalan Menteri Dalam Negeri jika ingin memperjuangkan hak-hak Sabah. Selaku Presiden Staf Sabah dan ahli politik kanan, beliau seharusnya layak untuk diberi jawatan penting sebegitu. Joanna juga berpendapat bahawa sokongan rakyat Sabah terhadap Dr. Jeffrey semakin berkurangan disebabkan beliau tidak pernah menghormati perasaan penyokong serta pengundinya yang telah berhempas pulas mempertahankan segala ideologi politik beliau selama ini. Katanya beberapa dekad yang lalu, Dr. Jeffrey dengan penuh semangat telah mengatakan kepada orang-orang kampung bahawa segala kesusahan dan kemiskinan yang dialami oleh Sabah sekarang ini adalah disebabkan oleh UMNO, BN dan Malaya. Beliau berkata beberapa isu yang tidak menyebelahi UMNO dan BN Sabah seperti isu 1MDB dan Musa Aman yang dikaitkan dengan isu pemberian kewarganegaraan kepada 300,000 pendatang izin di Sabah seperti mana yang didedahkan oleh Dr. Chong Eng Leong mendapat perhatian serius pengundi-pengundi Sabah ketika itu. Namun bagi rakyat, maruah adalah lebih penting daripada tunduk kepada rejim UMNO dan Malaya.
Maka sokongan diberikan terhadap Dr. Jeffrey dengan harapan agar beliau lantang dan akan terus menentang ketidakadilan dan ketidaksaksamaan terhadap Sabah walaupun sebagai wakil rakyat pembangkang. Seorang lelaki ditahan bersama 5.184 kilogram dada dipercayai jenis methamfetamin atau syabu yang dianggarkan bernilai RM207,378 dalam operasi yang dijalankan polis di daerah Sempurna Ahad lalu. Siasatan lanjut terhadap suspek mendapati dada berkenaan dipercayai untuk pasaran tempatan dan dianggarkan boleh digunakan kira-kira 1,000 penagih dalam jangka masa 1 bulan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, kejayaan itu hasil risikan dan intipan yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Sempurna. Katanya lelaki warga asing berusia 25 tahun itu berjaya ditahan pada jam 7.30 malam di Terminal Bas Sempurna. Sedang memegang kotak tersebut dan kemudiannya kita ataupun pasukan bahagian jenayah narkotik Sempurna telah yang diketuai oleh KBND telah membuat tangkapan ke atas lelaki tersebut. Setelah ditangkap dan dibuat pemeriksaan lanjut, didapati ini satu MO lama tapi trend baru kaedah pembungkusan dadah ini. Di dalam kotak tersebut, kotak ni ada 2 layer. Sebelah kanan yang bahagian luar, yang di tengah tu bahagian dalam. Di dalam kotak besar tersebut mengandungi 19 kotak kecil jenama Ezra berisi alat pendengaran telinga. 19 itu itu di bahagian atas kotak tersebut, dan di bahagian bawahnya terdapat 5 bungkusan plastik hitam, yang mana setiap bungkusan plastik hitam tersebut mengandungi paket plastik Guan Ying Wang Refined Chinese Tea. Ini ingat di Sabah pun dah beberapa kali kita tangkap menggunakan MO yang sama. Berwarna hijau berisi, dalam paket itu pula berisi habla dadah jenis syabu. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Kontingen Sabah di Kota Kinabalu siang tadi. Hadir sama Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Mazli Mazlan dan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Sabah, Superintendent Ahmad Jawila. Zaini berkata pemeriksaan lanjut kemudiannya mendapati suspek tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri dan ujian saringan air kencing juga didapati negatif dada. Suspek terbabit kini ditahan reman selama 7 hari bermula Isnin lalu untuk membantu siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita Borneo TV malam ini. Saya Salvinus Saribon.